Tak apa, bagi jemaah dulu lah. Nanti kita cerita tambah dah. Sebabnya ada jemaah takut dia ramai telajuk apa. Kita pergi sana, kita pergi cerita sikit babur syifa. Tak apa, nanti cerita nanti kita cerita. Kalau ada yang nak rasa air sana, sini telaga dia. Allahumma salli ala sayyidina. Nampak tak? Boleh tengok. Hai. From Pakistan, Karachi. Nampak tak? Nampak, alhamdulillah. Boleh tengok tak? Memang dalam dia ni. Di sini tak apa, dia tinggi sikit. Di sini. Dekat sini. Nanti dekat dah. Air banyak hari ni. Sekala sikit. Mungkin hujan. Air banyak. Nampak dekat? Tengok. Okey. Ya. Yang kubur tu namanya apa? Kubur? Yang kubur masjid. Masjid. Yang bulat tadi tu. Tu Irq Zahbiyah. Irq Zahbiyah. IRQ. 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 Okey, scan. Space. Zahbiyah. Nampak tak? Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, cuba kita tengok di tengah-tengah gurun yang mana ada satu telaga yang mana ada kesan hubungan dengan baginda Nabi SAW 1444 tahun. Telaga ini pernah menjadi sejarah yang mana dikatakan telaga ini dinamakan Telaga Syifa kerana pernah Nabi SAW dan bersama dengan sahabat singgah di sini, kemudian cuba untuk diminum oleh Nabi SAW, kemudian dikatakan dihalang oleh penduduk di sini kerana air di sini yang mana beracun. Seandainya manusia yang meminum daripadanya akan menjadi sakit, dan sekiranya diberikan kepada binatang, nescaya akan mati. Tetapi dengan berkat ludahan Nabi SAW, maka airnya dapat diminum kerana rasanya dahulunya sangat pahit. Kemudian disebabkan daripada berkatnya lidah Nabi SAW, alhamdulillah, sehingga akan menjadi penawar pula bagi orang yang meminum daripadanya. Maka ada orang kata lagi, sentiasa Ustaz sebut, Ustaz, air ni tak berkat lah Ustaz. Mana ada, tak ada dan sebagainya. Tak apalah, kalau tak ada berkat pun, setidak-tidaknya kita minum, menghilangkan haus kita dan kita dapat rasa air di tengah-tengah gurun. Dan yang kedua, sekiranya betul riwayat mengatakan Nabi pernah meludah dan ada keberkatan, insya-Allah mudah-mudahan keberkat itu memberi manfaat kita dalam syurga nanti, insya-Allah. Orang pun tak ramai sangat dah. Dan kita tengok Allah di tengah-tengah bukit. Telaga ni di tengah-tengah bukit, yang mana bukitnya menghijau, subhanallah nah. Sebab itulah kadang-kadang tanah Arab ini sebenarnya subur apabila jatuh sahaja titisan daripada air hujan, nescaya akan lahirnya tumbuhnya pohon-pohon buah bunga yang ada di sini. Dan insya-Allah ini satu kelebihan yang kita dapat, dan insya-Allah kalau ada rezeki peluang kita ambil air Telaga Syifa. Mudah-mudahan niat baik-baik. Nah, mudah-mudahan menjadi penawar bagi kita. Tapi air dia akan naik, akan bertambah. Akan bertambah kalau mungkin dah hujan dan sebagainya. Kemudian dia akan boring. Ni. Dia pakai enjin, tengok enjin dia ni. Mana? Ni dia enjin. Dia akan start enjin ini. Okey, tengok enjin dia ni. Dan tali ini yang berhubung dengan betul-betul dekat tengah. Kemudian enjin inilah dia akan bergerak tak reti Ustaz bahasa luar. Dia apa? Kemudian dia terus airnya letakkan dalam taki sebelah sana. Tadi kita dah pergi dah Telaga Bi'rul Ruha dan kemudian Telaga Syifa. Dikatakan para dalam ahli sejarah, dalam lipatan sejarah, telaga yang ada hubungan di sekitar dalam Madinah lebih kurang dalam 20 ataupun dalam 22 telaga.
Tapi ini juga termasuk telaga yang masih keluar airnya. Nah, insya-Allah. Nanti cerita bab telaga nanti Ustaz akan cerita semulalah. Telaga tentang Abu Talhah yang mana ada dalam masjid, yang mana Nabi kita kata yang mana turunnya satu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian juga telaga Bi'ruz Zarwan, tak silap Ustaz. Marwan tak ingat dah. Yang mana telaga dekat dengan Masjid Nabi. Yang mana telaga Nabi kita ni dibuat khianat sihir oleh seorang laki-laki yang bernama Labib Ibn A'sam daripada Bani Zurij, yang mana sebab turunnya ayat Mu'awwizatain, iaitulah ayat Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Yang mana Labib Ibn A'sam ini mengupah puterinya untuk mencuri di antara benda yang berkait rapat dengan Rasulullah. Ya apa dah? Mishtah, iaitu sisir Nabi. Kemudian di sisi itu ada 11 ulai rambut Nabi SAW. Kemudian Labib Ibn A'sam ini telah menjapi dengan 11 nama iblis. Kemudian dia letak dalam telaga dekat dengan Masjid Nabawi. Biasanya sihir ni dia akan duduk letak dengan tempat-tempat orang yang kena sihir. Kemudian saat mana Nabi kita tidur, maka datanglah dua malaikat, di kepalanya Jibril, di kakinya Mikail. Ada setengah riwayat kata tak sebut nama malaikat tersebut. Malaikat Jibril tanya, siapa? Kenapa orang lelaki-lelaki? Kenapa kena jadi kepada Muhammad ni? Sebab Nabi kita masa tu jadi sakit, tubuh badan tak sihat. Kata setengah 3 bulan, ada setengah setahun Nabi kita kena sihir. Maka katanya malaikat Mikail, sesungguhnya Nabi ini kena sihir. Siapakah yang menyihirnya? Iaitulah Labib Ibn A'sam. Dengan apa dia sihir? Dengan mishtah, iaitulah dengan sisir Nabi SAW. Kemudian turunlah ayat Mu'awwizatain, iaitulah Qul a'udzu birabbil falaq. Dah. Dicampur Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, tubik sebelah wakaf dengan sebelah helai rambut Nabi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 5 capun sebelah. Setiap kali Nabi kita baca sekali wakaf, lucu, terlepas. Kemudian menyebabkan Nabi kita sembuh. Dan ini adalah sunnah Nabi sebelum kita nak tidur, iaitulah kita baca 2 ayat saat ni, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, tiup pada tangan kita dan kita sapu di sekeliling tubuh kita. Insya-Allah kita terhindar daripada sihir. Nak cerita bab sihir, insya-Allah nanti kita cerita tambah nah. Okey, insya-Allah. Sama-sama. Boleh tak? Okay, jom. Semua dah ambil dah? Boleh rasa, jom. Kita nak pergi kepada makam sahabat Nabi Ubaidah bin Haris. Ni tempat special juga. Ramai orang tak pergi. Tapi hari ni puas hati sangat-sangat Ustaz boleh bawa jemaah. Ini masjid sajalah. Sempena dengan telaga ni dijadikan masjid. Ustaz, ni telaga dia Ustaz nah. Telaga Bi'rus Syifa, telaga penawar. Ni telaga. Memang kita tengok Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kalau molek Ustazah duduk sini dia tinggi sikit. Oh mudah. Ustazah kalau boleh ambil sini, dia tinggi sikit Boleh tengok dalam air. Nampak Ustazah? Okey. 1444 tahun Ustazah. Yang mana ada ikatan hubungan dengan baginda Nabi SAW. Kalau tempat lain, kalau tak ada hubungan dengan Rasulullah SAW, tak pasti kita akan mari sini. Tetapi di tengah-tengah gurun, di tengah-tengah bukit gurun, yang mana ada satu telaga yang ada hubungan Nabi SAW. Digelar sebagai Bi'rus Syifa kerana apa? Dulunya ia adalah telaga yang beracun. Kerana sekiranya manusia yang minum daripada air telaganya, nescaya akan jatuh sakit, bui kepada binatang, jatuh mati. Tapi saat mana Nabi kita dan sahabat singgah di sini, tiba-tiba saat mana Nabi kita nak minum, ditegah oleh orang kampung di sini kerana beracun. Dan airnya sangat pahit katanya. Kemudian disebabkan ludahan Nabi SAW, maka airnya menjadi manis. Kerana dia digelar sebagai penawar.
Syifa. Nama Biru Syifa. Biru Syifa. Perigi Syifa. Begitulah seperti mana Ustaz pesan sama-sama Ustaz Hanif. Kalaulah telaga ini tidak ada hubungan, tidak pernah Nabi kita ludah. Tidak pernah Nabi kita ludah. Setidak-tidaknya kita minum menghilangkan haus. Betul. Tetapi seandainya betul pernah Nabi kita ludah, benar riwayat yang mengatakan begitu, insya-Allah mudah-mudahan keberkatan air liur Nabi yang masih ada kesannya menjadi penawar bagi diri kita dan juga ada keberkatan bagi kita. Ustaz Hanif. Kita datang dekat sini bukan nak menyembah. Betul. Kita dekat sini bukan nak cium bigat telaga, tidak. Tetapi untuk sebagai kenangan kita. Tabarruk. Saat mana mungkin kita balik ke tanah air kita, kita dengar apa yang diungkapkan oleh guru-guru tentang bagaimana telaga perjalanan Nabi ke Syifa untuk pergi ke Badar. Jadi kita nampak dengan mata hati tentang bagaimana kisah Nabi kita singgah di sini. Sebab itulah kata ulama, mata hati dengan mata lendai, hak mana lebih tajam? Mata hati. Walaupun kita berada di tanah air, bila kita dengar dan kita ingat, kita akan nampak satu-satu. Boleh tak? Kamu dah ambil air ni? Harus ambil sebelah. Okey, apa tak ada mana dah tu? Jom. Sana tinggi lah. Oh, tinggi yang sini. Oh, sana no. Orang lompat dah no. Baik main dengan jemaah ni. Oh, comel. Okey, apa tak aman dah. Air tengok orang tak ada nah. Boleh ambil satu. Baik dah. Dia rasa dah. Dah. Kali pertama. Dia rasa sebab orang tak ada mana tu. Oh, rasa minum. Boleh tu sana. Air tu dia masuk ke dalam taki tu. Boleh ambil, boleh rasa. Habibi, khudh shوية. بالعافية حبيبي. جزاك الله خير. حبيبي. بركة حبيبي. والله أنا أحبك. إندونيسيا. ماليزيا يا حبيبي. حبيبي أنت من يمني. Boleh. Ambillah kalau nak buat mandi kau. Nenek, mandi bilik lepas mandi tu. Bilah dengan ini insya-Allah. Bikam Habib. Bikam. كيلو 10 ريال. كيلو 10 ريال. 10 dia baik kilo. كيلو. ये तो लाड़खाना बन गया. Subhanallah, tuan-puan sekalian, pemandangan yang sangat indah. Oh, Ustaz dah siap di sini. Tak macam kita dah. Okey, kita akan kembali ke Bang. Ni. Ubaidillah. 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 Itu nama sahabat Nabi ke syurga. Tak tahu juga. Ubaidah bin Haris. Allah Akbar. Oh, bonduk kat kita. Ni.
Kak. Dengan ustaz rupanya. Ustazah. Oh, tak dengar tak? Okey, kita bersama dengan Nazrul. Tak apa. Ya. Kita bersama dengan Nazrul, salah seorang daripada ahli jemaah. Baru umur 20 tahun menyertai bersama dengan ibu, dengan keluarga. Mungkin boleh respon sikit macam mana setakat ni perjalanan kita ni di sini? Alhamdulillah, rasa macam terhijau sikit. Adalah gementar tu kan, sebab kita first time datang sini. So dalam masa yang sama kita nak ambil apa barakah, kita nak ambil ilmu yang kita dapat kat sini supaya manfaat untuk kita bawa balik kat sana. Okay, Alhamdulillah. Kita pergi sini. Itu bas kita bukan? Bukan. Ini Belakang. Memang bas kita pun bas tu. Ni pelajar pondok, masya-Allah. Mudah-mudahan nanti esok kita akan pergi buat umrah kan. Okey. Jadi kena bagi semangat orang muda supaya awal-awal dah datang. Ya, Zaza. Betul. Oh. Ini bas ni. Dah terus dah lagi. Dia tak jadi balance. Zaza. Ya. Dia dekat kat sini. Kan dekat. Kakak kata sana. Macam ni. Ini kenapa dia boleh letak? Sebab dia tak balance sebab dia tanggalkan ni. Mana nak kita pegang mana? Semalam naik? jauh tak? Ya. Masih. Jam? Jaga Nampak. kita mati tu. Tak dapat setengah jam. Kalau ni kita terus. Okey, sambil start kejap. Saya kejap dulu. Sebab live ni, live tak comel bertiga-tiga. Tak sedap. Dia tu. Terus kita kita audio ada. Boleh lah Ustaz. Kita putih anak. Ustaz ni dah selawat juga macam tadi. Lepas tu baru dah ampun. Semua dah ada. Okey. Ya. Sebab kita nak dia cakap. Okey. Ada sebelah. Okey, subhanallah, kita akan meneruskan perjalanan kita ke Medan Badar. Dek, kamu sambung dulu yang bawah tu. Sebab kau tergantung macam tu, dia akan efek. Ada kat mana yang bawah tu? Tak, maksudnya nak ha? Ya, tapi sebenarnya yang ini kalau dalam masjid dataran. Sekarang ni dekat luar memang tak apa. Faham tak dekat luar? Yang tempat yang kena cover-cover tu memang tak boleh lah besar. Suriana. Saya pegang dulu. Kelas dah. Semoga sahabat semua dapat dikurniakan Allah kurniakan rezeki yang barakah untuk sama-sama menunaikan umrah, masya-Allah, dan melakukan ziarah seperti yang kami sedang lalui. Perjalanan sedang menuju ke Medan Badar, masya-Allah. Ustazah. Dalam poket, lepas tu Ustaz kena tinggi sikit. Tinggi sikit lah. Yang ni sakut tinggi sikit. Tak ada poket. Kebuan ada dalam sekolah. Baby, salah sikit. Masuk TV ke? Hello, Ustazah kat main. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tidak mampu untuk menolak permintaan ustazah untuk berkata-kata. Yang mana insya-Allah ayah dan bunda, yang mana alhamdulillah hari ni ustaz nak cerita bab telaga dah. Tentang bab sumur ataupun perigi. Yang mana alhamdulillah dalam perjalanan kita, yang mana tadi kita pergi dahulu Bi'rul Ruha, kemudian yang keduanya adalah Bi'rul Syifa. Di dalam lipatan sejarah yang mana di sekitar kota Madinah, yang mana ada telaga yang berhubung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 20 telaga, dan ada setengah mengatakan sampai 22 biji telaga yang ada di sekitar Madinah. Tetapi di antara yang mengeluarkan airnya yang masih dapat kita minum adalah telaga yang kita singgah tadi, yang berhampiran dengan Masjid Nabawi. Juga ada satu telaga yang digelar sebagai Bi'ru Abu Talhah, Bi'ru Ha, yang mana turunnya satu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang mana di situ ada satu tandaan di dalam masjid, yang mana di situlah tapak asal bagi telaga Bi'ru Abu Talhah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan pergi bagi jemaah, khususnya bagi laki-laki sahaja yang boleh masuk, kerana ia betul-betul di dalam Masjid Nabawi. Yang kedua ayah dan bunda, berhampiran dengan Masjid Nabawi juga, dekat dengan kubah yang berwarna hijau. Semalam sebenarnya ustaz nak bawa, tetapi kerana jemaah kita semalam bersama dengan ustazah mungkin keletihan dan sebagainya, ada satu telaga yang mananya telaga itu tak ingat nama apa, Bi'ru Marwan ke Zarwan, tak ingat ustaz. Nanti ustaz cek balik. Yang mana telaga ada kisah turunnya tentang ayat Mu'awwizatain. Apa dia ayat Mu'awwizatan? Kadang-kadang nama je kita tak tahu, tetapi kalau ustaz baca nescaya ayah dan bunda semua ingat, daripada kecil lagi kita ingat. Yang mana turunnya tentang bagaimana berlaku peristiwa yang ada kaitan dengan telaga tersebut, iaitulah ayatnya Mu'awwizatan, iaitulah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang keduanya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang mana telaga tersebutlah ayah dan bunda, Nabi kita disihir oleh seorang laki-laki yang bernama Labib ibnu A'sam daripada Bani Zuraish. Labib ibnu A'sam ini telah diupah oleh orang Yahudi untuk menyihir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Labib ini telah menyuruh putrinya mencuri sesuatu benda yang hampir dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata diizinkan oleh Allah, dia mencuri sikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pada sikat itu ada 11 urat helaian Nabi, iaitu helaian rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil, kemudian dia pintar dan dia baca mentera-mentera nama-nama di antara nama iblis. Kemudian diletakkan, kemudian diikat dengan, kalau orang Kelantan panggil mayatnya, kalau kita panggil bunga tamar, yang belum lagi pecah mayamnya, kemudian disipu dan diikat dan dimenterai, kemudian diletakkan di dalam telaga tersebut. Kemudian disitulah ayah dan bunda. Sebab itulah ayah dan bunda, mana ramai di antara kalangan kita, jemaah kita, orang-orang Melayu kita, kadang-kadang mana dia hidai pakaian dan sebagainya, dia letak dekat luar dan sebagainya. Sebenarnya itu kalaulah ada seseorang yang ada dengki, yang berniat jahat, kalau mereka mengambil pakaian kita, kemudian dibuat sesuatu benda, menyebabkan kita ni lebih cepat untuk kita kena sakit. Sebab itulah bagi jemaah juga, jemaah wanita, mana ayah dan bunda, bagi wanita yang mana mungkin uzur dan sebagainya, kalau boleh sebelum kita lempar dan sebagainya, basuh dulu kita punya tempos kita tu. Minta maaf itu benda yang kata sulit dan sebagainya. Tapi sebelum daripada kita nak lempar, nak buang, kalau boleh basuh dulu biar suci, supaya nanti dia itu tidak diambil orang-orang yang jahat untuk dijadikan sihir buat kita. Kemudian ayah dan bunda, Labib ibn A'sam ini, dia telah menterai dengan nama-nama iblis, kemudian dia telah meletakkan dalam telaga tersebut, menyebabkan Nabi SAW sering sakit kepala.
Dan satu lagi tubuh Nabi tak berapa nak sihat. Yang mana Nabi kita berada kata setengah ustazah 4 bulan Nabi kita dalam keadaan sakit. Ada setengah kata 6 bulan. Ada setengah kata 7 tak setahun Nabi kita dalam keadaan sakit kepala dan sebagainya. Daripada gangguan sihir ni. Nak rayaknya tu hebui juga kepada manusia ni. Kemudian di situlah saat mana Nabi kita tidur, datangnya 2 malaikat. Satunya Jibril berada di kepala, Mikail duduk di kaki. Katanya Jibril, apakah yang berlaku kepada Nabi Muhammad? Katanya Mikail, sesungguhnya Nabi kita Muhammad ini terkena sihir. Siapa yang bersihir? Siapa yang menyihir? Adalah Labib ibn A'sam. Dengan apa dia menyihir? Dengan mishtah, iaitu sisir Nabi SAW. Bila Nabi kita bangun, kemudian disuruhkan Nabi kita membaca 2 ayat ni. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tiap kali Nabi kita baca, maka terurailah simpulan-simpulan yang mana dimeterai oleh nama Iblis. Yang mana sebelah rambut kena dengan sebelah wakah 2 surah ni. Tengok Ustaz baca lah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. 5 wakah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 6 wakaf. 6 capu 5 sebelah wakaf yang sama dengan pitalan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Sayyidina Ali cuba untuk masuk ke dalam telaga untuk ambil sihir tersebut. Maka Nabi kita kata, jangan ambil. Aku kuatiri sihir ini akan merebak di atas muka bumi ini. Kemudian telaga itu dikambus. Tetapi bagaimana Labib ini? Adakah dia dibunuh ataupun tidak? Maka kata ulama ketika itu, Labib ini adalah seorang munafik. Dia berpura-pura masuk Islam. Tetapi dalam diri dia adalah munafik kafir. Kenapa Nabi tak bunuh? Kerana pada masa itu kalau Nabi bunuh orang munafik ni, takut menjadi fitnah. Takut-takut orang Yahudi kata Muhammad dibunuh ahli keluarga dia sendiri ataupun saudara dia. Nak macam mana Labib pergi semaya sama? Maka dibiarkan untuk dibunuh oleh Labib bin A'sam. Sebenarnya tentang bab sihir ni ayah dan bunda, sebenarnya yang belajar sihir adalah daripada mana? Daripada orang Yahudi. Orang Yahudi ni belajar daripada mana? Kerana diajar oleh daripada di antara kalangan iblis dan jin. Yang mana dahulunya iblis dan jin ni dia mampu untuk naik kepada langit. Kemudian dia mendengar apa yang nak diucapkan, yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat. Kemudian sampailah kepada jin. Kemudian dia turun hatta sampai kepada penyihir-penyihir. Sebab itulah penyihir-penyihir ni dia akan baca dan sebagainya. Dan satu lagi tentang bagaimana sampai sekarang ni orang Yahudi beranggapan bahawasanya Nabi Sulaiman ni adalah tukang sihir. Yang mana kalau kita baca dalam surah Baqarah, ada satu ayat tentang bab sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakain bila Harut wa Marut. Yang mana kami turun 2 malaikat yang namanya Harut wa Marut. Kata ulama tafsir bahawasanya Harut wa Marut ni bukannya malaikat, tetapi manusia yang soleh seumpama sepertinya malaikat. Dia asal apa dia cerita Harut wa Marut? Boleh kau nak cerita? Tapi bagi jemaah nak tidur tak apa tidur nah. Sebab kalau bab sihir ni biasanya bila ustaz kecek bab sihir, ngaj jemaah kena sihir kata-kata ustaz pakai tidur jenega begitu. Kita kecek sikit bab sihir. Mudah-mudahan ayah dan bunda kita ini, mudah-mudahan keluarga kita dan saudara kita terhindar daripada sihir. Dan ustaz nak baca satu ayat yang mana ayat Nabi Sulaiman buat perjanjian dengan iblis, yang mana bacaannya unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina unashidukumullahu an takhruju wa la tu'dhu ahada wa tarhalu min baitina. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita pergi rumah-rumah tok guru, rumah-rumah orang yang soleh, biasanya di dinding rumah dia tulis ayat 1000 dinar, betul tak? Yang keduanya doa ni. Doa perjanjian Nabi Allah Sulaiman dengan iblis. Kita
cerita pasal bab Harut wa Marut dulu. Bagaimana berlakunya sihir. Harut wa Marut ini ayah ada benda yang mana disebutkan namanya dalam Quran. Ada mentafsirkan Harut wa Marut ni betul-betul malaikat. Yang mana malaikat saat mana dia berbicara. Cuba kita tengok di sebelah kanan ayah ada benda. Inilah rumah-rumah lama yang dibina. Mungkin penduduk-penduduk lama yang berada di sini. Detail cerita bab gini kita boleh dengar cerita bab Nabi. Nabi gapo dengan kalda dia kemudian dihidupkan, dimatikan ataupun ditidurkan selama 100 tahun. Uzair. Dia lalu Nabi Uzair ikut satu tempat. Dia tengok setiap bangunan dulunya ada penghuni. Kemudian menjadi badai jarak badai terkukuh. Mari timbul perasaan dalam hati dia. Lagu mana lah akhirat nanti Tuhan nak hidup kembali orang sini. Tu. Maka Allah tidurkan dia sebanyak selama 100 tahun. Dia keldai dia juga. Di antara 10 ekor binatang yang berada di dalam syurga. Nanti kita akan cerita dah. Sebelum cerita 10 ekor dalam syurga, Ustaz nak cerita juga 10 kanak-kanak yang boleh berkata-kata di dalam buah. Yang mana yang disyairkan oleh Imam As-Sayuti. Takallama fil mahdi Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad. Wa Yahya wa Isa wal Khalil wal Maryam. Wa mubarrijuri wa syahidu Yusuf. Wa tifl alladhi al-ukhdur yarwihi Muslim. Wa mashitatun fi zaman Fir'aun tifluha. Wa fi zaman al-hadi Mubarak yakhtumu. Akhir sekali nama Mubarak. Tak ada dah Jumaat kita nama Mubarak. Tak ada dah ni. Bila kita nak letak nama Mubarak cucu kita jangan malu kat orang. Sedangkan nama Mubarak itu adalah nama yang Nabi kita beri kepada seorang wanita, seorang kanak-kanak. Sama mana seorang wanita tersebut memberikan anaknya kepada Nabi kita, kemudian Nabi kita namakan Mubarak. Nanti cerita dia nanti insya-Allah Ustaz akan kongsikan dalam bahasa satu nantilah. Kita nak pergi di Mekah ke mana ke Ustaz ceritalah. Cuba tengok ya kawasan di lereng-lereng bukit subhanallah yang ada benda menghijaunya. Ni kali pertama Ustaz mari ke Badar melihat keadaan gunung Badar yang mana kehijauan dengan pohon-pohon yang ada di sini. Inilah nak menunjukkan bahawasanya tanah Arab ni sebenarnya subur kerana kurang air dan sebagainya menyebabkan dia kering dan sebagainya. Dan ada juga yang mengatakan akhir zaman nanti yang mana jazirah Arab ini akan ditumbuhi dengan pohon-pohon yang menghijau dan akan mengalirnya sungai. Itu ada antara tanda-tanda kiamat. Baik, kita cerita babak Harut wa Marut sana ni. Boleh sana. Ustaz nak sana kecek. Boleh Ustaz. Bagus Ustaz. Bagus. Yang mana Harut wa Marut ni ada setengah mengatakan dia dua malaikat. Sama mana Harut wa Marut ini malaikat ni berbicara dengan Allah. Tetapi bagaimana manusia ni boleh sudut di atas muka bumi buat benda-benda maksiat. Maka Allah perintahkan kepada malaikat cari dua orang malaikat yang mana orang yang soleh, malaikat yang paling baik sekali. Maka tercatatnya adanya dua malaikat yang namanya Harut wa Marut. Kemudian dicapakkan dalam diri dia malaikat tersebut nafsu dan akal. Apabila dia turun ke bumi, kemudian dia diuji oleh Allah dengan seorang wanita yang comel. Sama mana diuji yang pertamanya, sama mana diajak untuk berzina. Wanita kata, boleh kamu nak berzina dengan aku? Kamu perlu syirik dengan aku, syirik dengan Allah. Bagaimana malaikat ini nak syirik dengan Allah? Maka dia tidak mahu. Diuji kali yang kedua, tak apa. Kalau kamu tak syirik, kamu bunuh budak ni, budak kecil. Maka katanya Harut wa Marut, aku tidak mampu untuk membunuh. Kalau tak saya bunuh, boleh. Kamu minum arak, insya-Allah kita bersama. Maka kedua Harut wa Marut memilih di antara tiga sana, minum arak apa lagi ingat sekali. Tetapi rupanya arak itu adalah kepala daripada segala kejahatan. Sama mana dia minum, maka dia berzina, kemudian dia syirik, kemudian dia bunuh kanak-kanak tersebut. Sehingga kan dia tidak mampu untuk naik ke langit. Nampak? Tetapi kata ulama, sebenarnya cerita itu adalah cerita yang dhaif. Yang tiada kebenaran kerana apa? Bagaimana malaikat yang maksum tidak melakukan kejahatan, mana mereka ini melakukan kejahatan. Ada yang melakukan, di antara kalangan ulama mentafsirkan ternyata Harut wa Marut ini adalah dua laki-laki yang soleh. Sifatnya soleh itu seperti mana malaikat. Cerita dia lagu mana? Cerita dia panjang. Kemudian kita cerita sikit
Bagaimana asal, bagaimana di antara sihirnya, yang mana dahulunya orang-orang Yahudi belajar sihir dan sebagainya. Kemudian satu masa yang mana Nabi Allah Sulaiman hadir. Nabi Sulaiman ni jadi raja atas apa dia? Atas ayahandanya Nabi Daud alaihissalam. Dan cerita dia ada berkaitan rapat dengan peperangan Badar. Okey, kita cerita sikit tentang bagaimana kejatuhan orang Yahudi. Orang Yahudi pernah martabat dia ni jatuh sampai di kaki-kaki, sampai ke dihina saat mana dikuasai Baitul Muqaddis oleh seorang raja yang memerintah dunia, yang mana di antara raja kafir iaitulah Bukhtanasar. Dua kerajaan raja kafir yang mana memerintah dunia, yang pertamanya Bukhtanasar, yang keduanya Namrud. Dan dua raja yang memerintah dunia, yang mana di antara raja Islam, yang pertamanya Nabi Allah Sulaiman, dan yang keduanya adalah Raja Zulkarnain. Dan yang kelima, yang terakhirnya insya-Allah mudah-mudahan kita juga berada dalam kalangannya, iaitulah Al-Imamu Al-Mahdi Al-Muntazar. Kemudian ketika itu, saat mana dihinanya orang Yahudi, saat mana di Baitul Muqaddis, maka dia sudah mencari seorang Nabi, dikenal sebagai Nabi Samuel ketika itu. Wahai Samuel, berikan kepada kami raja yang bukan di kalangan Nabi. Permintaan dari kalangan Yahudi. Kemudian dicari, ternyata Nabi Samuel ini mendapat seorang laki-laki yang bernama Talut. Ni. Kerana orang Yahudi ni, kalau bahasa Yahuda anak cucu dia biasanya raja belaka. Kemudian ada satu keturunan Yahudi yang namanya tak ingat ustaz, keturunan dia Nabi je belaka. Kemudian Talut ini bukan dari kalangan Nabi, bukan dari kalangan raja, tetapi diangkat oleh Nabi Samuel. Maka orang Yahudi kata, bagaimana kami nak patuh kepada dia? Yang keduanya, dia bukan bahasa daripada Yahudi, bukan daripada bahasa raja-raja dan Nabi. Maka ketika itulah Allah perintahkan kepada malaikat supaya curi di antara tabuk kepunyaan Nabi Musa dulu. Tabuk ni peti. Tabuk ini peti yang dijadikan oleh mak Nabi Musa untuk diletakkan Nabi Musa, diperhanyutkan kepada sungai Nil. Kemudian dalam tabuk tu sebenarnya ada dan disimpan tukak Nabi Musa, pakaian Nabi Musa. Kemudian diambil oleh malaikat, curi, pergi ke Talut supaya orang Yahudi ni boleh iktiraf Talut ini sebagai raja dia. Maka saat itulah ayah anda benda, maka Talut ni ajak kumpulan dalam kalangan Yahudi nak pergi serang Jalut. InsyaAllah tetebak Jalut dengan Talut ni kita ada berkait rapat juga dengan peperangan Badar. Yang mana Talut saat ni bawa 70,000 di kalangan tentera. Kemudian sampai di tengah jalan, di antara 70,000 itu termasuklah Nabi Daud alaihissalam. Tetapi masa tu Nabi Daud baru belasan tahun je ustazah. Nabi Daud ni kerja dia apa dia? Kerja dia adalah memelihara binatang ternak. Tetapi Allah beri kepakaran kepada Nabi Daud, yang mana kalaulah seandainya serigala yang cuba nak makan ternak dia, dia ambil batu, dia pekor tu mapuh binatang tu. Saat mana Nabi Daud bersama dengan Talut, siapa di tengah jalan, ada beberapa batu yang berkata-kata, wahai Daud, ambillah aku ni bersama dengan kamu, wahai Daud, pergi berperang lawan Jalut. Maka ketika itulah Nabi Daud pun ambil 2-3 tokoh yang berkata-kata, letak dalam pik dia, bawa pergi perang. Maka siapa di tengah jalan, maka Talut pun kata kepada tentera dia 70,000, innallaha mubtaliikum binahar, sesungguhnya di hadapan kamu ni ada sebatang sungai yang mana Allah akan uji kepada kamu. Maka laisa, Nabi katakan wa huwa min, kemudian falaisa minni wa huwa bi ghurfatin bi yadihi. Tak ingat dah ustaz ayat tadi dalam surah Baqarah, yang mana innallaha mubtaliikum binahar, sesungguhnya di hadapan kamu ini ada sebatang sungai. Kemudian falaisa minni bi ghurfatin bi yadihi, yang mana hak layak dengan aku hanya
ialah yang minum daripada air sungai tu dengan tapak tangan sahaja. Tetapi ayah nanda bondo bila siapa di tengah jalan pesannya toluk suruh minum dengan tapak tangan je. Bukan mereka ni siapa di sungai pakat berenang belakang. Tetapi yang taat, yang patuh, yang minum dengan tapak tangan ni, aku seramai 313 orang. Inilah sama angka persis sama seperti mana sahabat Nabi nak pergi perang di Badar 13 orang. Seperti mana aku toluk nak pergi lawan Jalut. Siapa di tengah jalan nak perang jumpa dengan Jalut, kata tu guru setara mana tinggi Jalut. Tingginya seperti mana tinggi pokok kelapa. Tinggi. Kemudian katanya toluk. Siapa-siapa yang dapat membunuh Jalut, maka aku kahwinkan dengan anak perempuanku dan juga kerajaanku akan diperintah oleh dia. Tak siapa dia berani dah ni. Tahu anak potosir kali ustaz. Supaya pergi perang dengan Jalut, mati sia-sia. Tetapi kita tengoklah bagaimana Nabi Daud yang belum lagi diangkat sebagai Nabi. Tetapi pada ilmu Allah, ternyatanya Daud ni akan jadi seorang Nabi. Kemudian Nabi Daud sana ambil batu dia kecek sana. Ada setengah kata dilontar, ada setengah orang panggil bidah. Sekelas tubir pun ada ni. Kemudian terkena kepada Jalut, meninggal Jalut, kemudian dikahwinkan Nabi Daud dan menjadi raja Nabi Daud. Kemudian dikahwinkan, kemudian Nabi Daud ini berkahwin dapat anak, namanya Nabi Allah Sulaiman. Kemudian Sulaiman ini dapat memerintah bukannya di kalangan manusia, bahkan daripada jin dan iblis juga Nabi Sulaiman dapat menguasainya. Ayah dan bonda, sekarang ni kita nak pergi ke mana? Hanya bas kita sahaja yang hadir di sini. Kita nak menyelusuri di satu tempat, iaitulah perkuburan sahabat Nabi SAW, iaitulah Ubaidah bin Haris. Masya-Allah. Lepas daripada sini kita akan pergi makan, tak ada bah lain masuk melainkan bah travel al-hijrah sahaja dan ni. Mungkin inilah kali yang pertama ayah nanda bonda hadir, mudah-mudahan mudah-mudahan ada keberkatan buat ayah nanda bonda. Kalau kami kadang-kadang bila jemaah tekan apa kita datang juga, kerana sebenarnya jemaah sendiri ramai yang mana menepati masa yang sangat baik, yang mana kita lebih bergerak lebih awal dan kita boleh menyelusuri tempat-tempat yang ada kesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bukan sahaja sepupu Nabi, bahkan dia juga di antara yang beriman dengan Nabi, sahabat Nabi, iaitulah Ubaidah bin Haris. InsyaAllah bila sampai nanti, cuma ustaz minta bagi jemaah yang tak mampu untuk berjalan, tak perlulah untuk berjalan kerana dia jauh sikit. Tapi jemaah yang mampu untuk berjalan, pergilah untuk melihat, dan insyaAllah ustaz akan bercerita siapakah Ubaidah. Masa pergi berlawan di Badar, orang panggil Arab, dia panggil Mubarazah. Mana pahlawan alik kafir, mana pahlawan alik muslimin. Alik kafir 3 orang. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. 3 ni orang yang bengis. Kemudian Utbah lawan dengan Ubaidah bin Haris. Syaibah lawan dengan Hamzah. Al-Walid bin Utbah lawan dengan Sayyidina Ali. Tetapi Ubaidah bin Haris ini, dia dengan Utbah ni dia sama hebat. Sehingga Ubaidah ni dia banyak kena tetapkan oleh Utbah. Kemudian saat mana dia pulang balik nak pergi ke balik Madinah, maka dia mati dan dia syahid di kawasan ini dan di makam di sini. Rezeki ayah nak dapat, insya-Allah kita akan jalan lagi nah. Sehingga ani kubur dia dalam ni. Sehingga Nabi kata, asyhadu annaka ya Ubaidah. Sesungguhnya aku bersaksi bahawa kau wahai Ubaidah, kesungguhnya kamu itu syahid. Dan ini ada satu telaga. Tapi beringatlah sangat-sangat jemaah kalau nak ambil gambar, takutnya Allah telefon jatuh dalam tu. Orang mari Badar 150, kena iPhone ke 14. Habis 8,000 dah ni. Baiklah, insya-Allah ini adalah telaga Zafran. Jom kita tengok telaganya dan kita berjalan untuk ni. Kalau boleh kita berkumpul, ambil gambar sini, kemudian kita pergi ke makamnya. Insya-Allah kita boleh turun sekarang. Okey, kalau boleh cepat sikit Allah panjang.
Cium dah. Allah, terima kasih banyak. Boleh dah tak? Tak sejuk tak? Raqat aynaya syauqan Wali taibata zarta fash Antaitu ila habibi. Oh. Okey. Kalau nak ambil gambar, perempuan sebelah kiri, wanita sebelah kanan. Kiri ustaz. Jemaah wanita sebelah kiri ustaz. Sebelah kanan jemaah laki-laki. Sebelah kiri ustaz ni jemaah wanita. Muda-muda. Okey, kalau boleh kita melikun mudah nak ambil gambar ramai-ramai sebagai kenangan. Okey. Telaga ni ustaz tahu pasti Nabi kita pernah minum atau tapi tak tahu di mana. Baik sini. Kita boleh tak kita buat dua depan supaya kita ambil gambar. Sebelah kiri ni wanita, sebelah kanan ni laki-laki. Okey, pihak media duduk depan tu. Jom ambil gambar. Okey, sebelah sini. Mai dekat. Okey, mai sebelah sini. Molek noh. Hati-hati, khali balak. Hati-hati. Ambil gambar. Okey, buka ruang depan untuk kita ambil gambar. Okey. Jangan Saleh, noh. Noh, tepi sikit bahaya noh. Okey, boleh ambil gambar? Okey, tengok depan. Ya. Jangan temai. Tu. Okey, ustazah duduk depan tak apa. Ambil gambar. Satu, duduk tak apa, duduk. Duduk aja. Takut tak nampak telefon tu jatuh. Okey. Okey, duduk. Jatuh. Jatuh pula pelik kat bawah. Okey. Ambil gambar. Ustaz Teguh. Hati-hati. Okey. Okey, satu. Okey, cepat sikit. Okey, tengok. Okey, tak apa. Aja, duduk. Okey, jom. Kita bergerak sana. Okey, jom. Jom, mai. Cepat sikit. Cepat sikit. Ni anak teriak tu. Anak, siapa dia tinggal anak tu? Siapa dia tinggal anak tu? Anak. Dia tidur. Allah, ustaz kat. Itulah. Dia tidur tu. Unik media duduk depan. Unik media apa? Orang lain tak mari jalan lepas honeymoon ni. Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubin. Inna fatahna قمر سيدنا النبي
قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله ويترها يبقى إذا مست يدي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر Makcik-makcik mari juga. Ya Allah, bukalah ya Allah. Takut koci ya, insya-Allah. Takut. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah buka. Meh. Alhamdulillah kita berada di satu kawasan perkuburan yang mana spesialnya di sini ayah dan bunda adanya seorang sahabat Nabi SAW. Bukan sahaja sahabat Nabi, bahkan merupakan sepupu baginda Nabi SAW, yang mana namanya sehingga sekarang disebut-sebut Ubaidah bin Haris. Batu Nisa. Ya? Kubur. Tapi ada satu kubur yang istimewa sehingga akan dijadikan tempat untuk orang yang menziarahinya. Boleh. Boleh, ya. Baca doa. Allah. Doa Ustazah. Allah. Jadi, Kita kubur saya dekat kubur. apa ni? Ustazah. Tapi payah juga gitu tak? Ni ibu spekar dah. Ibu spekar dah. Ada bus speaker. Apa ni, wayar sikit je. Ambil Ustazah. Kejap. Okey. Tak berapa dengan Ustazah kan. Itulah. Muncul kalau saya minta ni. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat, kita masih lagi dalam perjalanan menuju ke Medan Badar. Tempat berlakunya peperangan Badar, iaitu kita ambil ni, iaitu perang pertama di dalam Islam, berlaku pada tahun kedua Hijrah. Jadi perjalanan ni memang jauh, kalau daripada Madinah lebih kurang 120 km. Sebab kita berhenti dalam perjalanan di tempat-tempat yang bersejarah, tempat Nabi singgah, tempat Nabi solat, ada telaga Syifa yang diludah oleh Nabi kan, didoakan oleh Nabi. Jadi sekarang kita sedang singgah di satu perkuburan. Nama kubur ni Ustaz, ada nama dia kah? Tak tahu. Ya. Sebab ada seorang panglima perang yang hebat dan seorang syuhada sahabat Nabi, Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris. Nama ni masyhur. Jadi tapi kita tak tahu yang mana satu yang ni makam. Yang paling timbul tu. Okey, Ustaz nanti dulu pimpin dulu, bagi salam, baca doa untuk ahli. Kita baca sana. Baca sana. Okey, sila. Dan unik kalau kita tengok kuburan di sini, nampak tak buat bentuk apa? Dia bulat. Jadi kalau kita kat Malaysia kan, kita kalau kat Malaysia kadang ada batu nisan je. Jadi kadang kita terlangkah kubur. Jadi mereka kat sini dia bentukkan bentuk kubur itu. Kamu tunjukkan pada kubur. Jangan tunjuk saya. Okey. Tunjukkan bentuk kubur itu, dia susun dengan batu-batu keliling. Masya Allah, Allahu Akbar. Kadang kalau batu nisan atas bawah je, kadang kita terlangkah juga. Kalau batu nisan yang simple lama-lama kan. Jadi mereka bentukkan begini. Kita sedang menuju ke makam sahabat Nabi panglima perang yang hebat, Ubaidah bin Haris. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, sepanjang perjalanan tadi
ramai yang bagi komen apa? Bagi komen sepanjang perjalanan kalau kita tengok adalah suasana menghijau dan ramai yang terkejut. Sebab apa? Kalau siapa yang mari 5-6 tahun yang lepas, semua bukit yang kita nampak hijau ni sebenarnya warnanya coklat gelap. Sebab itu Nabi SAW bersabda, tidak akan berlaku kiamat melainkan Jazirah Arab, tanah Arab akan bertukar menjadi kehijauan, kemudian akan dialihkan, akan mengalir sungai-sungai. Jadi memang disebut bahawa antara tanda dekatnya kiamat, dan memang tak nafilah kita umat akhir zaman dekat dengan kiamat. Jadi sebab itu tak pelik kalau dulu siapa yang biasa ziarah perjalanan, kita akan tengok bukit-bukit, gunung-gunung semua warna coklat, tak ada hijau. Tapi benar tadi apa Ustaz lah sebut, sebenarnya bumi ini, tanah di sini subur, cuma dia tak ada air je. Kita bayangkan tanah macam kat Malaysia warna coklat tu tanah subur. Rupanya tanah yang nampak hitam gelap ni, bila kena air sikit je, terus tumbuh. Masya Allah. Silakan Ustaz. Mana Ustaz ni? Saya dah ni. Ni. Kena Ustaz. Suara Ustaz lembut. Lembut Ustaz dia. Ni suara pakai ayak ni. Bismillah. Dengar tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan bunda, bertuahnya kita pada pagi ini, pada hari ini, yang mana kita sempat untuk menziarahi salah seorang panglima perang yang digelar sebagai Ubaidah bin Haris. Bukan sahaja ianya adalah sahabat Nabi SAW, dia juga di antara sepupu baginda Nabi SAW. Tentera Islam sama pergi bersama dengan Rasulullah di peperangan Badar seramai 313 orang. Seperti sama seperti mana tentera Toluk dilawan tentera Jalut, seperti mana Ustaz cerita. InsyaAllah cerita nanti Ustaz akan sambung lagi di Badar. Yang mana seamana bila sampai sahaja di medan Badar, maka di antara orang yang mana kalau dahulunya secara adat orang Arab berperang digelar sebagai Mubarazah. Mubarazah, manakah di antara pahlawan kamu keluar dahulu? Manakah pahlawan di antara kalangan Muslim keluar? Kemudian di antara tentera musyrikin, 3 orang yang mana di antara orang yang bengis-bengis, yang jahat. Yang pertamanya Utbah bin Rabi'ah, yang keduanya Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiganya Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, anak kepada Utbah. Jadi, pok saudara, pok anak saudara, 3 orang di antara musyrikin. Maka di antara kalangan tentera Islam yang mana pahlawannya, yang pertamanya Saidina Hamzah, yang keduanya Saidina Ali, yang ketiganya Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris berlawan dengan Utbah bin Rabi'ah. Hamzah berlawan dengan Syaibah bin Rabi'ah. Saidina Ali berlawan dengan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Saat mana Syaibah lawan dengan Hamzah, sekali je Hamzah tebah, mati. Al-Walid begitu juga Saidina Ali, akak pedai dia, dapat membunuh Al-Walid ibn Utbah. Tetapi Utbah ni dia pengalaman besar. Dia dengan Ubaidah ni saling tetok sama tetok. Kemudian pada ketika itu, Saidina Ali tolong Ubaidah bin Haris, kemudian dia bunuh Utbah. Maka saat mana ayah dan bunda pulangnya daripada medan Badar, sampainya di sini, akhirnya gugurnya syahid seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ubaidah bin Haris. Sehingga kan Nabi kita bersabda, asyhadu annaka syahidan ya Ubaidah, aku bersaksi bahawa engkau ya wahai Ubaidah mati syahid. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita datang dekat sini bukan nak sembah kubur. Kita datang kat sini bukan nak minta dengan kubur. Wahai kubur Ubaidah, berikanlah aku anak yang soleh. Itu bid'ah, dolalah, finnar. Tetapi kita datang dekat sini, kita nak tengok bagaimana bersungguhnya mereka berjuang untuk sampaikan Islam kepada kita. Hari ini, mudah-mudahan kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita juga menambahkan lagi rindu kita dengan kesungguhan sahabat dan juga para Rasulullah SAW. InsyaAllah, yang pertama sekali kita baca Fatihah, Qul Huwallah sekali. Kemudian kita hadiahkan pahala ini dan sebutkan nama Ubaidah. InsyaAllah mudah-mudahan pahala bacaan kita sampai kepada
para syuhadat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن هذا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعده رضيت أن دائما أبدا. اللهم اجعلنا ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما حللناه وكبرناه حدية ورحمة منك نازلة ونقدمها ونهديها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه العظم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والكروبيين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى الروح عبيدة بن حارث الذي اجتمعنا هنا بسببه وتلي القرآن العظيم من أجله فإنك أنت تعلم باسمه وغني عن عذابه يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدناس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم جنة وأعيذهم في العذاب القبر وفتنتهم ومن عذاب النار. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمتنا اللهم عليه غير مفتونين ولا الضالين ولا مضل ولا مغير ولا مبدل وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah nah. Mudah-mudahan bila kita nak baca Quran, baca zikir, ya Allah, pahala yang aku baca ini, aku hadiahkan kepada ibu aku. Hak comelnya kita letak nama. Sepanjang saat ni kita sebut Ubaidah bin Haris. Supaya malaikat bawa pahala nak bagi siapa dia kalau tak dapat nama. Betul tak? Jadi dengan kita baca insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Allah angkat lagi darjat dia dan semua kita yang ada di sini. Dan kita ambil gambar. Sesadah kenangnya tak? Okey, sebelum halik sana wanita, sebelum halik kini laki-laki boleh? Aku mana tak comel dah tu di situ kita buat melikung dah biar nampak belakang. Baik tu. Nampak. Mai sebelah sini laki-laki. Lepas tu pihak media apa masuk ambil gambar juga dia. Pihak media ada depan. Alah, adik boleh nampak? Duduk tak apa. Takut tak nampak belakang. Okey. Mana ambil gambar pun dalam tu juga. Sekali. 1, 2, 3. Okey, boleh nah? Okey, jom. InsyaAllah. Boleh? Kita pun niat pada untuk semua ahli kubur dan juga semua ahli yang ada di sini. Kita baca Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa Boleh jom. InsyaAllah kita akan terus naik bas, kita pergi makan kita makan air ikan. Sini je. Kenapa? Molek dah, molek. Takut rebah. Ya Rabb. Ana ahabbaka ya Rabb. Allah, Ustaz molek kat dah. Boleh, jom. Teruk Ustaz tak apa. Speaker ada dah. Ada dah. tak bawa genge je lah. Allahu Akbar dengan Ustaz. Mai Ustaz. Tak apa.
Ustaz Allah kalau jadi mayat dengan Ustaz Teku. Dah Ustaz Teku sadar tak Ya. apa. Tak boleh. Tiup angin tu. Eh. Allah, niat dulu Ustazah. Ni niat takut dah kata ayah lah. Ya. Boleh Ustazah. Dek adik berdua tu. Ha. Derah dia nak naik bah. Betul lah. Okey, yang lain kita naik bah sama-sama dengan Ustaz naik. Subhanallah, muslimi muslimat, kalau boleh nampak dia punya rumput walaupun di tanah padang pasir, kalau kita tengok ni pasir ni. Pasir pasir macam kering lah, berbatu-batu dan berpasir. Tapi cuba tengok rumput dia dengan bunga. Cantik tak? Cantik kan? Rumput dia berbunga. Tu yang kita boleh nampak rumput situ, kalau daripada jauh nampak tak berbunga-bunga. Nampak macam kuning-kuning bunga halus, bunga kecil. Okey, kita nak dengarkan kan daripada awal perjalanan. Saya kadang surprise juga dengan encik suami saya ni, dengan Ustaz Tengku ni. Macam semalam, banyak fakta encik sebut tentang nama-nama sahabat, sirah-sirah. Subhanallah. Jadi, mungkin encik boleh kongsi sikit perjalanan kita ni sebenarnya ke mana, tentang sikit perang Badar atau apa sahaja. Okey, sambil itu kita berjalan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu perjalanan yang indah bila mana kita dapat berkenalan dengan sahabat Nabi. Dan bila kita kenal, kita rasa cinta kepada mereka. Sebab itulah kenal ni, hari ni kita melawat sahabat Nabi bernama Ubaidah bin Haris ni, yang terkorban melawan Utbah ni, yang terkorban kerana cedera dalam peperangan Badar ni. Kita melihat satu pengorbanan yang sangat besar. Nabi, perjuangan Nabi sangat-sangat besar. Pengorbanan Nabi juga besar sebab Nabi sendiri pun terlibat dalam peperangan. Dan ramai sahabat yang setia juga terlibat dalam peperangan. Masya Allah. Tak ada apa. Cuba tengok. Masya Allah. Menghijau. Sebenarnya bukit padang pasir, gurun padang pasir sebenarnya. Kan? Sebenarnya, cuba awak zoom unta. Sebenarnya kalau siapa yang datang ke sini dalam 5 tahun lepas, 6 tahun lepas, dek tunjuk sana. Sebab kamu sekarang ni tengok dah hijau. Ustazah datang dalam 3 tahun lepas pun, 4 tahun lepas pun, coklat semua. Maksudnya kita takkan nampak bukit-bukit pada pasir ni hijau ni. Nampak tak unta? Zoom. Masya Allah. Jadi benarlah sebagaimana sabdaan Nabi. Dan ketika Nabi bersabda pada zaman Nabi tersebut, orang tak percaya. Sebab bumi Arab ni tanah gesang, padang pasir yang gesang, yang susah nak nampak hijau pokok tu. Dan bila Nabi bersabda 1400 tahun yang lepas, memanglah saat itu manusia kurang percaya, kecuali kawasan-kawasan yang sejuk dan bergunung, macam di Taif. Okey, Taif tu macam Cameron Highland. Ustaz tunggu Ustaz kena sambung. Jadi sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, tidak akan berlaku kiamat melainkan Jazirah Arab ni, tanah Arab ini akan menghijau dan akan mengalirnya sungai-sungai. Dan sebab itu kan dalam 2 minggu lepas macam tu berlaku tu hujan yang lebat, turun tak henti sampai Madinah ni banjir kilat, sampai kereta tenggelam kan. Jadi Allahu Akbar, tuan-tuan dan Allah sekalian, kalaulah kita masih tidak lagi rasa sedar, rasa insaf ataupun perlu bersegera untuk bertaubat, bersegera untuk berubah kan, untuk buat persiapan untuk menghadapi segala fitnah akhir zaman. Bukannya menghadapi kiamat je, termasuklah fitnah akhir zaman, muslimin muslimat. Jadi kalau kita tengok, kalau di Malaysia bukit-bukit memang penuh dengan pokok hijau je, pokok tinggi-tinggi. Cuba kalian tengok, ni dekat sikit, cuba kamu tunjuk tu contoh yang dekat ni, dah kamu zoom sikit.
kalau kita tengok bukit ni adalah bukit gurun padang pasir, yang mana tak ada pokok pun. Tapi kita boleh nampak hijau tu adalah rumput yang tumbuh. Tak ada pokok macam kat Malaysia, bukit kita penuh dengan pokok kan, tinggi-tinggi. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, tuan-tuan sekalian, dan kehebatan yang Allah ciptakan di alam ni, walaupun padang pasir tetap indah. Kita mungkin bayangkan pemandangan indah ni mestilah pokok banyak, air sungai mengalir dengan berwarna-warni. Tetapi bila Allah ciptakan alamnya, bila Allah ciptakan alam semula jadi, walaupun padang pasir, cuba tengok di sana tu kan, kita tengok tetap dia kelihatan indah sempurna, walaupun hanya sekadar tak ada hiasan lain. Hanya ada bukit, lepas tu ada hijau sikit, lepas tu ada awan, tapi tetap sempurna, indah terletak. Okey, silakan Ustaz. Masya Allah. Jadi bila mana kita kenal Ustazah, sahabat Nabi ni, kita telah jatuh cinta. Bagaimana dia sendiri boleh menonjolkan diri ataupun dia nak cabar untuk berlawan satu sama satu tu. Dengan apa ni? Parlimen Perang. perang orang kafir. Orang kafir. Jadi bila mana kita lihat ni, keyakinan bagaimana Rasulullah telah bina kepada para sahabat ini untuk mendapat redha Allah, untuk menuju syurga Allah. Jadi mereka bersungguh-sungguh dalam memvolunteerkan diri mereka untuk melawan musuh ni. Jadi begitu hebat dia punya pengorbanan, dan kita lihat perjalanan sini pun menuntut kepada pengorbanan. 120 km daripada Madinah berjalan kaki. Ya. Jauh, tengok tanah dia ni. Tengok tanah dia ni dan tengok bukit bukau yang dilalui oleh bukit bukau. Tengok bagaimana kita Maksudnya sanggup. hari ni kita berjalan naik bas 120 km tu pun kita terasa penat, rasa lapar, dahaga, sejuk. Pada ketika itu tentera Islam naik 70 ekor unta. 70 ekor unta dengan 3 ekor 3 ekor kuda. Tapi tentera berjumlah berapa? Berjumlah 313. So ada yang berjalan kaki, ada yang bergilir, ada yang berjalan kaki di bawah terik matahari, dan memakan masa 120 km. Bukan, Allahu Akbar, itu satu perjalanan yang sangat mencabar. Lepas tu tentera musuh pula, kalau tentera Islam 70 ekor unta, tentera musuh 700 ekor unta. Jauh beza. Tentera Islam 70 ekor unta, tentera musyrik pula 700. Dengan kelengkapan-kelengkapannya. Dan kita tahu perang Badar adalah perang pertama dalam Islam. Bermaksud umat Islam tak ada pengalaman untuk pergi perang. Dan masa tu jumlah umat Islam sangat sikit. Dan yang pergi perang ni, yang baru syahadah sebulan, yang baru lafaz syahadah seminggu. Maksudnya kan Nabi pindah pada Mekah ke Madinah, tahun kedua dah ada perang Badar. Dan bukan tujuan perang sebenarnya, tapi sebab harta umat Islam dirampas oleh kaum musyrik, Nabi sebenarnya nak pergi ambil balik harta yang dirampas oleh musyrik, harta orang Islam ni. Dan Nabi sebenarnya nak berunding secara damai. Nabi tak nak perang. Nabi cuma nak bincang, bagi baliklah harta yang kamu rampas daripada orang muslimin ni. Tapi akhirnya pihak musyrik melancarkan peperangan. So sebenarnya umat Islam tidak ada preparation, tak ada perancangan, tak ada latihan. Dan mereka ni baru masuk Islam beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, terus dituntut untuk mempertahankan agama Allah dengan nyawa. Sebab itu perang Badar ni adalah permulaan kepada kegemilangan Islam. Dan kesan pada perang Badar ni lah banyaknya terbukanya hati pembesar-pembesar, terbukanya hati pemerintah, raja-raja tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, Cik, sabar lagi, sorry. Jadi kita lihat bagaimana pengorbanan itu memang susah untuk kita dapat lihat pada zaman sekarang, Ustaz. Sebab manusia sekarang ni lebih kepada senang-senang, nak senang-senang duduk rehat-rehat. Kalau Ustaz berjalan kaki 2 km atau balik ke Madinah ni, Ustaz nak tak? Tak, 2 km bawah terik matahari. Sebab ada bas, naik bas lah. Semua tak nak, jangan kita. Jadi insya-Allah kita belajar banyak benda pada hari ni. Tuan-tuan Ustaz Ustaz banyak berkongsi tentang sahabat Nabi ni. Dan insya-Allah apa yang kita boleh inspirasikan adalah kita belajar bagaimana mereka, yang pertamanya adalah bagaimana mereka boleh taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ini,
Dan yang keduanya bagaimana mereka Okay, boleh guys. Okay, semua ada. mereka boleh sanggup ke depan berkorban dan sebagainya, insya-Allah. Dan sebagai penutupnya, insya-Allah, kalau kita kenal dan para sahabat ni, insya-Allah kita bertambah-tambah juga rindu kepada sahabat Nabi dengan pengorbanannya untuk menegakkan Islam. Sebagaimana kalau tengok sekarang ni, kalau ramainya yang sahabat-sahabat ustazah ni rindu pada ustazah. Sebab apa? Ada sesuatu yang istimewa yang ustazah berikan kepada semua, perkongsian ilmu dan sebagainya. Tetapi betul tak betul? Betul kan, insya-Allah. Ada tak kata comel sebab tu? Ha? Ada tak? Tak apa, Cik. Sambung sikit lagi. Itu saja dari saya, insya-Allah. Jadi moga-moga menambahlah kenal kita dengan sahabat, seterusnya menambahkan rasa rindu dan cinta juga kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan ke Badar, sebentar lagi kita akan sampai. Insya-Allah satu lagi sesi perkongsian yang akan dibincangkan tentang bagaimana peperangan itu berlaku dan saat-saat hijau tu. Tunjuk hijau tu je. saat-saat hampir putus asa para sahabat dan sebagainya kerana keramaian musuh yang ada dan kehebatan tentera musuh dengan gerombolan gajah dan sebagainya. Dan insya-Allah dengan pertolongan Allah mereka telah menang dalam peperangan tersebut. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Okay, sambil melihat keindahan alam, sambil kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Okey, sebagai penutup daripada saya, tuan-puan sekalian, masya-Allah. Tadi tu saya tanya, ada tak orang kata tudung Ustazah pakai tu macam elok, cantik? Ada tak orang tegur tudung? Sebab tak ada. Sebenarnya first time pakai tudung ni. Tak ada pula orang tegur sebab orang khusyuk kan. Ya, video keindahan alam. Cuma ini memang perasmian lah tudung baru kita, chiffon dan apa ni? Kita panggil apa ni? Kita panggil apa dia orang panggil? Tudung. Bukan chiffon. Ni bentuk ni khimar Jangan sebut khimar. Sebab bila kita pakai macam ni, dia akan berbentuk layer depan, dia lebih menjaga tak nampak bentuk lah. Jadi kita buat dengan apa ni, kemasan awning. Begitulah. Ini ya. Sebabnya tudung ni kita buat untuk memudahkan jemaah-jemaah umrah. Ada ramai orang yang suka dengan kain chiffon. Dan chiffon kita chiffon berkualiti, tebal dan dia halus. Maksudnya ada yang kalau benang jarang, dia mudah berbulu, dia mudah macam tertarik. Macam itulah. Itu sekadar selingan saja ya. Sebab saya pun rasa macam okey tak ni saya pakai tudung, tak pernah seumur hidup saya pakai chiffon. Tapi bila pakai selesa sebenarnya, dia tak melekat dan dia berkualiti. Masya Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak Encik. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Semoga perkongsian bermanfaat. Nanti kita akan buat last perkongsian live kita bila sampai di Badar. Bila sampai di Medan Badar. Jadi guana Ustaz ada nak tambah? Dah. Semuanya ambil gambar driver kita. Ada driver yang terbaik. Ada Bumi Syria. Masya Allah. Yang memandu kita. Sebab kan tak support dengan driver-driver lain. Tapi dia ni subhanallah. Boleh kalau kata-kata boleh ngatur. Nak pergi mana je tak apa tiba ke. InsyaAllah. Walaupun kita bayar mahal sikit, tetapi insyaAllah kita buat hati semua. Masya-Allah. Okey, jadi kamu larat tak kalau kita kata last bapai dia orang? Jemaah Nyanyi. Nyanyi terlanda. Awak buka ni Ustaz. Ni lah tak ada
Lepas makan nasi baru kita buat live. Meme apa? Minit lagi sampai insyaAllah. Ya. Ustaz, kita semaya. Jangan tak